kita pun akan mati. Agar anak-anak cucu kita nanti bila kita dah mati, mereka pun akan mendoakan kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita akan memulakan pembacaan surah Al-Mulk kita, dan pada malam ini alhamdulillah bacaan surah Al-Mulk kita ini akan dipimpin oleh adik Mawaddah, adik Sri Nur Mawaddah binti Abdul Halim, anak Encik Alim. Beliau sekarang ini sedang melanjutkan pelajarannya dalam bidang tahfiz di College Universiti Islam Selangor, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan kita pun persilakan adik Sri Nur Mawaddah untuk memulakan pembacaan yang pertamanya dengan Al-Fatihah dan yang seterusnya dengan membaca surah Al-Mulk, yang kita niatkan agar Allah Ta'ala menghadiahkan bacaan surah Al-Mulk ini kepada arwah-arwah kesayangan kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah sama-sama mengamalkan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apa sunnah Nabi itu? Sunnah Nabi itu, Nabi akan baca surah Al-Mulk ini pada tiap-tiap malam. Apa fadilatnya? Bila kita selalu baca surah ni tiap-tiap malam, kita akan selamat dari buat dosa, dan surah ini akan selamatkan kita bila kita mati dan sampailah kita dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya fadilat surah ini ada faedah dunia dan akhirat. Dekat dunia, kita insya-Allah Allah Ta'ala akan selamatkan kita dari buat dosa. Dan lepas kita mati pula, surah ini akan terus pimpin kita, teman kita, kan, sampailah kita masuk ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada adik Sri Nur Mawaddah binti Abdul Halim yang telah sudi memimpin kita untuk sama-sama kita baca surah Al-Mulk, surah yang akan memberi syafaat kepada siapa yang menghafalnya dan kepada siapa pun yang mengamalkannya pada waktu malam. Sebaik-baiknya setiap waktu malam, kan, itulah yang akan menyebabkan insya-Allah kita akan dapat syafaat daripada surah Al-Mulk ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mengamalkan baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam dan yang dapat hafal dalam dada, terpahat di dalam hati kita surah Al-Mulk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Baik, seterusnya apa, Kak? Ya. Okey, seterusnya kita mari sama-sama kita kenang ya arwah-arwah kesayangan kita, kan. Saya akan sebut kategorinya. Saya akan sebut kategori nama-namanya, dan bila saya sebut tu tuan-tuan baca dalam hati. Dan bila tiba kepada orang-orang yang kita kenal, arwah-arwah yang kita sayangi itu, bayangkan wajah mereka, kan, kenang balik jasa-jasa mereka kepada kita, kenang balik, kan, kenangan-kenangan indah ketika mereka hidup bersama-sama dengan kita, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, yang pertama, arwah Profesor Ustaz Ustazah Cikgu. Okay, keluarga Pajam, Ampang, Kulim, Rawang dan Kajang. Okay, keluarga Yaya, keluarga Bella, keluarga Ahmad Zakwan, keluarga Hajah Nurmala, keluarga Bid, keluarga Radin Muhammad, keluarga Puan Haslina, keluarga Cik Siti Syariah, keluarga Mai, keluarga Farah, keluarga Encik Halim, Sufinat, keluarga Hajahku, keluarga Sab, keluarga Encik Rosli, keluarga kawan-kawan Puan Nadra, keluarga Hajah Masyitah dan Haji Zakaria, keluarga Hajah Aisyah, keluarga Lala, keluarga Singapura, keluarga Wardah, keluarga Ibrahim dan Mina, keluarga Cik Alarawi, keluarga Haji Syahrani Ismail, keluarga Hajah Hasni, keluarga Adib, keluarga Puan Rohaya, keluarga Puan Haji Rohaya Yusof, keluarga Encik Haji Ismail dan Encik Nurizan Syarudin, keluarga Encik Muhammadiyah dan Cikgu Razalina, keluarga Haji Izlin dan Haji Rizal,
keluarga Hajah Nurhaliza, keluarga Puan Azah, keluarga Puan Husna, keluarga Encik Jamain, keluarga Encik Saleh, keluarga Hajah Yati Kosas, keluarga Kak Rahmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Dan mari sama-sama kita hadiahkan tahlil pula buat mereka semua, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Karim. Alhamdulillah, kita pun dah baca tahlil. Sekarang ni kita persilakan kepada adik Muhammad Adam bin Muhammad Syamil untuk membacakan doa, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dipersilakan, ya. Dipersilakan Cik adik Muhammad Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara mara kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh-soleha dan bertakwa. Allah, jadikan kami anak yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berjaya di dunia akhirat. Jauhkan kami dari virus COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah, kan, bagus, ya. Malam ni anak-anak kita, generasi kita, pelapis kita ni bagus-bagus, ya. Tadi adik Sri Nurmawadah baca dengan betul dia punya makhraj huruf-hurufnya, dan adik Muhammad Adam pula dapat baca dengan penuh penghayatan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, kita mohon agar Allah Ta'ala terus tambahkan keimanan, tambahkan ilmu kepada kita semua, agar semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
semakin sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bunda Khadijah alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik tuan-puan, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita teruskan lagi teruskan pula tazkirah kita. Tajuk tazkirah kita pada malam ini, apa nasib kita dalam neraka nanti, ya. Tajuk ni memang sukar sangat kita nak dengar kat mana-mana, Biasanya ustaz-ustaz yang soleh yang selalu kan bincangkan tajuk ini, tapi malam ni saya bukanlah soleh, cuma saya suka dengan ustaz-ustaz yang soleh. Jadi saya sambung lidah mereka supaya kita dapat manfaat dari tajuk ni, Tajuk ni insya-Allah akan menambah lagi ilmu dan keimanan kita, akan menambah juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey, soalan yang pertama, dari mana Encik Alim dan almarhumah Nur Azila dapat nama Mawaddah? Okey. Soalan yang pertama, okey. Dari mana Encik Halim dan almarhumah Nur Azila dapat nama Mawaddah? Okey. Siapa dapat kongsi jawapan? Ada jawapan? Di sini. Ada jawapan tak? Kita tanya adik Muhaimin. Adik Muhaimin, dia wali utama kepada Encik Abdul Halim. Okey, ada jawapan adik Muhaimin? Mawaddah, sakinah, warahmah, dia nak keberkatan keluarga. Ayah saya cakap mawaddah, sakinah, warahmah. Untuk arwah mak yang bagi. Oh, arwah mak yang bagi, rasa-rasanya kan arwah mak bagi, hajat apa kita kata almarhumah Nur Azila ni, dia bagi nama ni kan pasal apa? Pasal tadi pasal ayat Quran Kasih sayang keluarga. Kasih sayang keluarga. Sayang keluarga, okey, sebab apa ada ayat dalam Quran Tuhan katakan wa ja'alakumul mawaddah warahmah, kan? Okey, baik, tapi cuba kita lihat pada ayat ni surah Asy-Syura, kan surah ke-42 ayat 23, Tuhan kata apa? Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Kan? Limpah kurnia yang besar itulah yang Allah gembirakan dengannya hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Qul, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa Allah suruh Nabi cakap? Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku bawa ini. Kan Nabi dah susah payah, berkorban, berusaha gigih kan untuk nak sampaikan Islam, nak sampaikan Quran kepada kita semua kan. Lalu Nabi kata, aku tak minta sebarang upah atas pengorbanan aku ini, atas usaha gigih aku ini, kecuali Nabi kata, kecuali apa yang Nabi minta sebagai upah dia. Upah yang Nabi minta adalah al-mawaddata fil qurba, kan, agar kamu semua kan mencintai, berkasih mesra kan dengan kaum kerabatku, dengan ahli baitku. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nampak tak perkataan al-mawaddah kat situ? Nampak kan? Okey, jadi yang siapa kita kata yang arwah Nur Azila kan, dia pilih nama tu daripada ayat Quran lain pun betul, tapi ayat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yang akan menyebabkan kita punya ibadah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita membalas budi Nabi. Macam mana kita nak balas budi Nabi? Dengan kita menyayangi kan mawaddah kepada ahli bait Nabi, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, jadi apa lepas ni mawaddah, boleh tak tolong Pak Cik supaya mawaddah hafal ke? Dah hafal dah ayat ni mawaddah? Boleh tak Pak Cik tanya kat adik mawaddah, dah hafal tak ayat ni? Belum. Tak dengar? Belum hafal. Belum hafal. Okey, mulai malam ni boleh hafal tak? Boleh. Boleh insya-Allah. Boleh nanti kalau mawaddah hafal insya-Allah
Kan mak lagi gembira, kan mak yang ada kat alam barzakh tu lagi dia gembira. Kan sebab apa? Anak dia ni hafal ayat Quran yang suruh kita supaya sayang dekat keluarga Nabi, kan sayang kepada ahli bait, dan itulah yang akan menggembirakan Nabi. Sebab itulah upah, satu-satunya upah yang Nabi nak dari kita. Kan Nabi tak minta kita bagi macam-macam, kan yang Nabi nak hanyalah kita sayang dengan keluarganya, ahli baitnya, kan yang telah banyak juga berjasa kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Baik, teruskan perjalanan kita. Okey, ayat mana yang jadikan kita bersih? Ayat mana yang jadikan kita bersih? Ini kita selalu ulang pada setiap malam Ahad, kan dalam kita punya majlis zikir kita ni, kita selalu ulang ayat ni. Okey, siapa dapat jawab? Ayat apa? Ayatnya pendek je. Astaghfirullahalazim. Ya? Astaghfirullahalazim. Bukan ayat Quran. Ayat Quran mana? Yang apa ayat ni bila kita baca, kita ingatkan, dia akan bersihkan jiwa kita insya-Allah. Apa dia? Siapa ingat? Okey, kalau tak ingat tak apa Okay, kita lihat ayat dia kan. Ni kita ulang-ulang. Kalau boleh kita hafal Okey, kita baca sama-sama Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Okey, kita baca 3 kali supaya nanti hafal, supaya terpahat bersebati dalam hati kita. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Okey, apa maknanya ayat ni? Sesungguhnya kami telah jadikan mereka suci dengan sebab satu sifat yang murni, iaitu sifat sentiasa mengingati hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita cuba hafalkan seberapa daya kita hafal ayat ni. Hafal dalam erti kata kita faham maksudnya dan kita selalu ingat. Maknanya kalau kita nak bersihkan jiwa kita, kita kena selalu ingat hari akhirat. Ingat tuan-tuan yang Nabi suruh kita ingat mati banyak-banyak, full stop. No, bukan Nabi tak suruh macam tu. Ingat mati banyak-banyak. Kalau kita ingat mati banyak-banyak sahaja, confirm kan kita pun jadi lemah, jadi tak bersemangat, jadi tak ada harapan, lembek Tapi Nabi kata apa? Orang yang paling baik adalah orang yang selalu ingat mati banyak-banyak. Orang yang paling banyak ingat mati. Lepas tu Nabi sambung lagi, dan yang paling baik persediaannya untuk hidup selepas mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ayat yang paling baik bersedia untuk menghadapi, untuk kehidupan selepas mati, itulah yang akan bagi semangat kepada kita, yang akan memberi harapan kepada kita, yang menyebabkan kita lagi rajin kan untuk buat baik kepada Allah dan buat baik kepada sesama hamba-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekali lagi kita baca sama-sama supaya kita dapat hafal dan kita dapat amalkan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Okey. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mengamalkan dalam kehidupan kami ayat suci ini, surah Sad ayat 46. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan perjalanan kita. Okey, siapakah orang yang bersih hatinya, bertakwa hatinya? Siapa pula orang yang berjaya? Okey, ini sebagai kita ulang balik apa yang telah kita bincang sebelum ni. Teruskan. Siapa dia? Dalam Quran kan, surah Al-Baqarah ayat yang kedua Tuhan bagi tahu. Tuhan kata, siapakah yang dikatakan orang yang paling bertakwa hatinya? Kan Tuhan kata, dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Quran yang tidak ada sebarang syak wasangka dalamnya, tak ada sebarang keraguan dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Maknanya Quran ini kan kita akan dapat manfaat yang semaksima mungkin kan kalau kita ini bertakwa. Kalau kita hafal pun Quran tapi kita tak bertakwa, kita dapat sikit aja. Tapi kalau kita ni tak hafal pun Quran, hafal sikit-sikit aja, tapi sebab kita bertakwa dalam hidup kita, kita akan dapat banyak dari Quran. Ustaz cakap sikit, kita dapat banyak. Orang cakap Quran pasal Quran sikit, kita dapat banyak. Tapi kalau kita ni tak bertakwa, orang cakap banyak-banyak pun pasal Quran, kita tak dapat apa-apa. Kalau dapat pun sikit je
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang ni apa Tuhan cakap mengenai orang bertakwa? Siapa orang bertakwa tu? Baik, teruskan perjalanan kita. Okay. Tuhan kata, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang yang beriman kepada yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas solah. Orang ni mendirikan solat. Orang bertakwa tu dia beriman kepada ghaib. Yang kedua, dia mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Serta mereka mendermakan sebahagian dari rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Itu kita kata orang yang bertakwa. Nak cari orang bertakwa, nak tahu kita bertakwa, kita tanya kat diri kita. Aku beriman tak dengan yang ghaib? Yang kedua, aku dirikan solat tak? Okay, yang ketiga, aku belanjakan tak rezeki yang aku dapat ini kan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seterusnya Tuhan cakap apa lagi? Siapa yang dikatakan orang yang bertakwa, orang yang berjaya, orang yang baik hatinya? Tuhan kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu. Kan kita tahu kan ada kitab apa? Ada suhuf Nabi Nuh, ada suhuf Nabi Ibrahim kan. Kemudian kita kata kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya tu kita percaya kan. Wabil akhiratihum yuqinun. Serta mereka yakin adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Jadi inilah kita kata kan orang-orang sifat dan amalan orang-orang yang bertakwa. Kita tak payah nak tengok apa yang lebih daripada apa yang kita nampak kan. Tapi bila kita lihat diri kita, kita akan tanya dengan sejujurnya, adakah kita pertama percaya kepada yang gaib? Yang kedua, kita mendirikan solat. Yang ketiga, kita bayar zakat. Yang keempat, kan kita beriman kepada Quran. Yang kelima, kita beriman kepada kitab-kitab sebelum ni. Dan yang keenam, dan ini yang akan menyebabkan hati kita jadi bertakwa dan menyebabkan kita tak jadi nak buat dosa bila kita yakin tentang hari akhirat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, baik, teruskan lagi perjalanan kita. Okey, siapakah orang yang bersih hatinya? Teruskan lagi. Kan? Teruskan. Tuhan kata ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang yang amalkan semua yang tadi itu kan, mereka inilah orang yang mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berjaya. Jadi kejayaan yang pertama yang tak boleh tidak, yang kita tak boleh bertolak ansur adalah kan bila kita mencapai, melakukan ke-6 perkara tadi. Ya, senang tuan-tuan jadi itu yang kejayaan yang pertama. Jadi kalau kita nak didik diri kita, kita tanya kan, yang aku dah buat tak yang tadi tu? Kalau kita nak tahu anak kita bertakwa ke tidak, dah buat tak 6 tadi? Kalau nak tahu isteri kita, suami kita dah buat ke tidak, kan? Kita tengok kepada 6 yang perkara tadi tu ya. Jadi mudah untuk kita jadikan panduan ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Maknanya orang yang bersih hatinya, orang yang bertakwa hatinya, orang yang berjaya adalah 1, beriman kepada yang ghaib. 2, kan mendirikan solat. Ingat tuan-tuan, Tuhan sentiasa cakap mendirikan solat. Bila Tuhan kata mendirikan solat, orang tu bertakwa. Tapi kalau melakukan solat, Tuhan kata kadang-kadang Tuhan melaknat orang yang melakukan solat. Yang Tuhan perintahkan kita mendirikan solat. Maknanya apa? Kita menjiwai ibadah solat itu. Kita bersolat dalam solat kita dan kita bawa apa yang kita dah dapat dalam solat kita itu di luar solat. Ya? Itu sebabnya Tuhan gunakan perkataan mendirikan solat. Baik. Ketiga, kita bayar zakat. Kan, zakat yang wajib dan zakat yang sunat, ataupun orang Melayu kata sedekah yang wajib, sedekah yang sunat ya. Keempat, beriman kepada Quran. Kita percaya Quran ni kalamullah kan, dari segi dia punya kandungannya dan juga dari segi dia punya lafaznya ya, dia punya teks dia punya daripada Allah Taala. 5, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kali ini pula kita beriman kandungannya dari Allah Ta'ala, tapi teksnya dari Nabi-Nabi alaihimussalam ya. Baik, ke-6,
kan yakin terjadinya hari akhirat. Wa bil akhiratihum yuqinun. Dan inilah yang paling kuat tuan-tuan yang akan menyebabkan kita ini kan tahu, oh rupanya aku nak berjaya ni, aku kena amalkan 6 ni. Jadi nanti kata, ni tak ada pun cerita nak jadi pilot ke, nak jadi engineer ke, nak jadi doktor ke, lawyer ke. Itu semuanya secondary. Tak semua orang boleh jadi doktor, tak semua orang boleh jadi engineer, tak semua orang boleh jadi ustaz, kan? Tapi kalau nak berjaya, yang paling asas yang akan menyebabkan apa juga profesionnya menjadi diberkati apabila dia mengamalkan ke-6 perkara ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Senang tuan-tuan kan? Senang saja. Teruskan. Okay, mereka itulah orang yang berjaya dunia akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi benda ni kita selalu kan tanya kat diri kita, aku dah buat ke kan? Tengok kepada keluarga kita, dah buat ke belum kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Mula-mula kena dengan diri kita, jangan mulakan dengan orang lain. Dan bila kita cakap ini sebagai ukurannya, kan tujuannya supaya kita sama-sama kan menuju kepada Allah, menjadi hamba Allah yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, siapa pula orang yang gagal untuk sampai ke syurga? Tadi Tuhan kata tadi orang yang berjaya. Sebab apa? Perjalanan hidup ni kita nak ke syurga, dekat dengan Allah. Itu perjalanan yang betul, dan bila kita sampai dekat syurga, maknanya kita pun dah berjaya dalam perjalanan kita. Tetapi na'udzubillah min zalik, tetapi kan kalau kita nak pergi syurga kan, sampainya kat neraka, maka kita adalah orang-orang yang gagal kan. So itu sebenarnya kegagalan kan. Kita dicipta untuk masuk syurga, pergi ke syurga, tapi kita pergi ke tempat lain, ke neraka kan. Maknanya kita dah sesat jalan kan. Ibaratkan kita nak pergi ke Pulau Pinang tapi kita sampai ke Singapura kan. Dah jauh dah daripada sasaran perjalanan kita, destinasi perjalanan kita. Siapakah orang yang gagal? Teruskan. Orang yang gagal itu kan dalam surah Al-Muluk. Tuan-tuan nampak surah Al-Muluk. Kita cerita surah Al-Muluk dulu walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan orang-orang kafir itu, orang yang kafir kepada Tuhan mereka, kepada Allah Ta'ala, mereka akan dapat siksaan neraka Jahannam. Wa bi'sal masir. Itulah destinasi yang paling buruk. Tuhan kan cipta kita, sediakan kita, setiap seorang daripada kita, tak kira Islam ke, orang kafir ke, semua Allah Ta'ala ciptakan paling tidak satu taman syurga di syurga-syurga Allah Ta'ala. Tuhan dah sediakan kan. Tetapi kan malangnya kadang-kadang, na'udzubillah min zalik, manusia ini dia pilih jalan yang lain. Dia tak pilih jalan ke syurga yang rumah yang Tuhan sediakan, taman yang Tuhan sediakan untuk dia di akhirat. Dia pergi ke tempat lain yang Tuhan kata jangan masuk, dia nak masuk juga. Tuhan tutup pintunya, Tuhan tutup pintu neraka, tapi dia nak buka juga kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, na'udzubillah min zalik baik tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, Tuhan kata orang yang gagal adalah orang yang kafir kepada Tuhannya. Itulah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu siapa? Yang akan sesat perjalanannya, yang akan tak masuk syurga tapi dia pergi masuk neraka. Siapakah itu? Teruskan. Okey. Mengikut istilah fiqh kan, kafarah atau kafir itu adalah apa yang keluarkan kita dari Islam. Melalui apa? Satu, teruskan. Ucapan kita kan. Atau dua, perbuatan kita. Atau tiga, kepercayaan kita. Okey? Atau ketiga-tiganya sekali atau kedua-duanya sekali. Okey? Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan. Inilah makna orang yang kafir. Kan? Melalui ucapan kita, kita boleh jadi kafir. Melalui perbuatan kita, boleh jadi kafir. Melalui kepercayaan kita, kita boleh jadi kafir. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan. Kan? Sekarang ni bila kita dah tahu kan kita boleh jadi kafir bila lakukan perkara itu, orang lain pun boleh jadi kafir kalau lakukan perkara itu. Sekarang kita tanya kat diri kita, adakah senang nak tuduh orang lain kafir? Senang tak nak tuduh orang lain kafir? Okey, teruskan. Okey, susah. Nak tuduh orang lain kafir susah. Kan? Kita
tahu kan nak jadi kafir itu senang kan, tetapi jangan mudah nak menuduh orang lain kafir kan, tak mudah itu. Jangan bersikap begitu teruskan. Kan itu tugas hakim mahkamah. Itu tugas hakim mahkamah, bukan tugas kita. Teruskan. Lebih-lebih lagi jika seseorang itu telah dikenali sebagai seorang Muslim. Contohnya melalui kad pengenalannya. Kan, kad pengenalan dekat Malaysia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Yang saya tengok ada kalimah agamanya Islam. Jadi bila IC dia kata dia Islam, jangan mudah nak kafirkan dia. Sebab itu bukan tugas kita. Kita tak berdosa kalau kita tak kata dia kafir. Malahan silap-silap kita jatuh kafir kalau kita menuduh seorang Islam, seorang beriman sebagai kafir. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Dalam Al-Muluk kan, ayat mana yang terangkan nasib kita dalam neraka nanti? Kan? Ayat mana? Siapa boleh kongsi jawapan? Ayat mana yang ceritakan nasib kita dalam neraka nanti? Siapa dapat kongsi? Okey, kalau tak ada, tak apa, kita teruskan. Dia bermula daripada ayat yang ke-7. Allah Ta'ala kata, takadu tamayyazu minal ghaiz, kan? Kullama Okey, Tuhan kata hampir ia berpecah, hampir neraka itu pecah berkecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya, kan sekumpulan besar dari orang kafir bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul memberi ingatan dan amaran di dunia dulu? Kan mereka akan orang kafir ni, kita ni kalau kita pula jadi kafir, na'udzubillah min zalik kan, maka kita akan dicampakkan ke dalam lubang neraka. Bila dah masuk dalam lubang neraka kan, terus nanti malaikat akan tanya kepada kita. Dia kata, kau ni kenapa kau jadi macam ni? Kenapa kau masuk ke dalam neraka ni? Dia kata, ni sebab kau ni dah buat banyak dosa. Sebelum ni tak ada ke nabi-nabi bagi amaran kat kau? Tuhan cakap macam tu kan. Alam ya'tikum nadhir. Sebelum ni tak ada ke sampai kepada kau amaran-amaran yang manusia, jin akan masuk dalam neraka kalau dia buat banyak dosa. Malaikat pun akan tanya. Malaikat marah. Kemarahan malaikat tu sampai kan dia kata nak pecah benda tu. Okay, teruskan lagi. Okey. Tadi ulang tadi tu. Tadi 6 sepatutnya. Tadi kita 7, 6. Okey. Mereka jawab apa? Qalu bala. Kan dia kata qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, dia kata ada amaran tu dah datang kepada kami. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul memberi ingatan dan amaran. Lalu kami kata tipu semua ni kan. Allah tak pernah turunkan apa-apa pun kan. Sesungguh dan kami dan orang cakap pula dekat rasul-rasul ni, korang ni hanyalah berada dalam kesesatan yang besar kan. Nabi-nabi bimbing mereka kan, tapi mereka kata nabi-nabi itu pula pembohong ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, teruskan. Okey, dalam Al-Muluk ayat mana yang terangkan nasib kita lagi kan? Tuhan kata dalam ayat ke-10, qalu, mereka pun kata lagi kan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalaulah kami dulu mendengar dan memahami kan, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Kan? Teruskan. Kan? Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakulah dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka tetaplah jauh rahmat Allah Ta'ala dari ahli neraka kan. Teruskan. Itulah keadaan kan dalam neraka yang Tuhan terangkan dalam surah Al-Muluk ya. Okey, dia punya rentetan keadaan dalam neraka tu macam mana? Yang pertama, kita dihumban dalam neraka kan. Yang kedua, teruskan, terdengarlah suara jeritan neraka meraung-raung dan jeritan itu begitu menggegarkan, menggoncang tempat kita berada tu. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kata Nabi SAW? Dia kata neraka itu dia sempit sangat. Macam mana sempitnya neraka itu?
Dia kata ibarat paku yang ada dalam tembok. Yang kita tahu kan, paku kalau kita dah paku dalam tembok atau dalam kayu kan dia sempit sangat kan. Semua kayu tu kan dikelilingi oleh dinding. Itulah keadaan dalam neraka. Tapi dalam keadaan sempit tu kan goncang-goncang kan disebabkan suara kemarahan neraka itu sendiri. Neraka marah sangat kan dengan orang-orang yang masuk dalam neraka. Bagaimana kalau kita berada dalam keadaan yang macam itu? Macam mana kalau nasib kita berada dalam neraka, kan? Teruskan. Nombor 3. Kan? Kebingitan suara itu nyaris memecahkan neraka, berkecai kerana kemarahannya. Kita bayangkan selalunya kita tengok kadang dalam TV kan, bila ada ahli fizik buat satu uji kaji, bila suara yang terlampau kuat sangat, terlampau bingit sangat kan, kita kata dia taruh biasanya kaca kan, kaca ni akan pecah. Ataupun kita masa zaman Concorde dulu kan, bila Concorde tu terbang kan, rumah boleh, cermin-cermin rumah, bangunan boleh pecah. Jadi begitulah dia kata punya kuat kan, punya kuat suara kemarahan neraka kepada ahli-ahli neraka, yang mungkin kita, na'udzubillah kan, maka macam nak pecah neraka tu kan. Begitulah siksaannya yang begitu teruk sekali dalam api neraka, dalam neraka. Teruskan. Kan malaikat Malik pun tanya, dah tahu tak amaran ni akan terjadi? Malaikat Malik akan bertanya. Baik, teruskan. Kan? Teruskan. Kan ahli neraka akan jawab, pernah kami dengar kan amaran tentang neraka ni kan, tapi kami kafirkan amaran tu. Kami tak percaya kan, kami kafirkan. Kalau dia percaya pun kan dia tak nak terima. Sebab apa? Orang yang tak percaya kepada hari akhirat adalah orang yang nak buat dosa. Itu tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala. Kenapa orang tak nak percaya ke akhirat? Sebenarnya bukan kerana logik kan, tapi kerana apa? Dia tak sanggup nak bertanggungjawab ke atas dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Kami katakan lagi amaran itu bukan dari Tuhan. Dia gunakan rasional dia pula, hujah dia pula kan, untuk nak kata ini bukan amaran daripada Tuhan. Ini rekaan. Nabi pandai-pandai buat-buat aja kan. Kamu ini yang sesat. Dia tuduh pula para Nabi kan, orang-orang yang berdakwah kepada mereka sebagai orang yang sesat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay, ahli neraka pun menyesal. Mereka kata apa, kalaulah di dunia kami dengar atau kami berfikir tentang amaran itu kan, tentulah kami akan selamat, kami tak masuk ke syurga, kami tak masuk ke neraka ini kan. Teruskan lagi kan, penghuni neraka mengaku salah atas dosa-dosa mereka kan, fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku dosa-dosa mereka kan, tapi apa Tuhan kata? Teruskan. Tuhan kata tiada maaf bagimu. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan, Tuhan kata tiada maaf bagimu kan. Mereka mengaku salah pun, ketika itu Tuhan kata pengakuan salahmu tidak memberi sebarang arti lagi kan. Kalau dulu masa dekat dunia kamu dah siang-siang menyesal kan atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, maka ketika itu aku akan bagi kemaafan kepadamu, biar besar mana dosa kamu sekalipun. Tapi kalau dah sampai kat neraka baru nak mengaku kan, Tuhan kata aku tak nak terima kan pengakuan salah kamu semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan perjalanan kita. Okay. Apa pesan ulama Melayu silam untuk elakkan dari nasib tiada maaf bagimu di neraka nanti kan? Ulama Melayu silam dah bagi tahu kan, cantik sangat kan dia bagi tahu kan, pergi ke hulu membelah rotan, sayang durian tidak berbunga, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna kan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Menyesal ketika kita masih hidup itu akan bagi banyak keuntungan kita, keuntungan dekat dunia, keuntungan dalam kubur, keuntungan ke akhirat. Tapi sesal kemudian bila dah sampai kat kubur, dah tak berguna dah menyesal kita kan. Bila kita dikatakan nyawa kita dah sampai ke kita punya halkum kan, ketika itu penyesalan pun dah tak berguna. Lebih-lebih lagi bila kita dah masuk dalam neraka, dan dalam neraka tu pula kita dipandang sebagai orang kafir, lagilah penyesalan kita tidak ada ertinya lagi, tidak akan berguna untuk selamatkan kita. Maknanya menyesal ni bagus kan, tetapi menyesal ketika kita masih hidup.
kan. Punyalah bagus menyesal ni tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala kan. Ada satu kisah seorang wali Allah ni kan, entah macam mana satu hari dia terlambat nak pergi sembahyang berjemaah kat masjid kan. Sampai-sampai kat tangga masjid kan, kawan dia semua dah balik. Dah lepas sembahyang kawan dia pun nak balik lah. Lalu dia kata, kenapa nak balik ni? Dia kata, dah habis sembahyang. Allah, dia kata dia menyesal kan, dia menangis. Kemudian kawan dia yang sembahyang jemaah tadi tu pun cakap lah, macam inilah dia kata, kawan dia kata, wahai kawan, dia kata macam ni. Aku punya sembahyang jemaah tadi, pahala sembahyang jemaah tadi, aku hadiahkan kat kau. Semuanya aku hadiahkan kat kau. Dengan satu syarat je. Syarat dia apa? Dia kata, syarat dia kau bagi penyesalan yang kau alami sekarang ni kan kepada aku. Tapi apa kata sahabat dia yang datang lewat pergi sembahyang tu, kawan dia kata, tak boleh lah. Aku sayangkan penyesalan ni, kerana dengan penyesalan ini lepas ni aku tak buat dosa lagi dan aku akan datang masjid, aku akan tunaikan sembahyang cepat di awal waktu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ulama dulu kan dia punya pepatah tu cukup indah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, apa gandingan surah Al-Muluk untuk dibaca pada setiap malam? Okey, kan. Nah, Nabi selalu baca dua surah ni. Kan, surah Al-Muluk, satu lagi surah apa? Siapa dapat kongsi jawapan? Saya tanya Hajah Nomala. Hajah Nomala ni dia biasa suka amal ayat-ayat surah-surah Quran ni. Apa dua surah yang Nabi mesti baca tiap-tiap malam? Satu Al-Muluk kita dah bincangkan. Satu lagi? Surah Ad-Dukhan. Itu lagi tinggi, itu malam Jumaat. Nak baca tiap-tiap malam pun bagus. Apa surah satu lagi? Al-Insan? Bukan, itu pagi Jumaat. As-Sajdah. Apa? As-Sajdah. As-Sajdah, itu pagi Jumaat. Al-Insan. Okey, saya bagi clue Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Masya Allah, itu hebatlah. Itu malam Jumaat atau hari Jumaat. Ayat Ustaz, Surah Yasin. Surah Yasin tu apa panjang sangat. Ni yang mudah. Yang mudah. Dia Waqi'ah. Apa jawab tu? Waqi'ah. Ya betul dia Haji Siti betul surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah. Yang tadi tu betul, tuan-tuan jangan kata Ustaz kata tak ada. Ni saya nak sampaikan maksud untuk kita nak memahami surah Al-Muluk Nabi biasanya gandingkan. Lepas maghrib baca Waqi'ah, lepas isyak baca Al-Muluk, ataupun lepas isyak baca Al-Waqi'ah dan Al-Muluk, ataupun lepas maghrib baca Al-Waqi'ah dan Al-Muluk, sebab dua-dua ni akan menerangkan dengan begitu rapat antara satu sama lain Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih atas jawapan-jawapan tadi. Baik, teruskan. Okey, apa fadilat surah Al-Waqi'ah kalau kita baca tiap-tiap malam? Apa faedah dia pula? Siapa dapat kongsi jawapan? Siapa dapat kongsi jawapan? Ada tak? Okey, tanya pula kepada Hajah Yati. Okey, Hajah Yati, apa faedah kita baca Waqi'ah tiap-tiap malam? Okey. Ada? Tak ada? Tak ada? Itu Al-Muluk. Bebaskan dari siksa kubur tu Al-Muluk. Al-Waqi'ah. Memudahkan rezeki kita. Masya Allah, betul Hajah Nawala, betul teruskan. Okey, apa janji Nabi SAW kepada umatnya yang baca Waqi'ah tiap-tiap malam? Yang pertama adalah selamat dari kemiskinan di dunia. Mudah rezeki tak pasal-pasal datang. Ini bukan main-main cakap, tak percaya siapa amalkan. Kalau tuan-tuan amalkan tiba-tiba tak menjadi, saya bagi RM10. Tapi kalau tuan-tuan amalkan menjadi, bagi dapur bonda RM10 okey, saja main-main je tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betul Hajah Nomala Okey, kalau kita nanti teruskan. Yang kedua, apa kata Nabi pula? Wajahnya bersinar bak bulan purnama tatkala berjumpa Allah Taala, kan? Wajahnya akan bersinar. Tapi kalau malam ni tuan-tuan lihat wajah saya bersinar, bukan pasal saya ni amalkan Waqi'ah tiap malam ni, pasal saya kira letak lampu sebab keadaan bilik ni tak kurang lampu banding dengan rumah saya. Kali ni kita live di Taman Kosas bukan di Pajam.
di rumah anak buah kesayangan saya, Nur Safina. Nur Safina, cahaya kapal yang menyelamatkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kan macam mana kisah dia? Kan kisah dia kan memang sedih lah kan. Satu hari ketika dia sakit kan, dia sakit dan nak meninggal kan, datanglah Sayyidina Osman radhiyallahu an. Sayyidina Osman kata, dia kata dola-dola, dia kata kan, kau dah sakit sekarang ni kan, ada apa-apa tak aku nak buat kat engkau? Dia kata tak ada apa-apa dah, tak ada apa-apa. Dia kata aku dah pun nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Okey, boleh tak aku nak bagi banyak-banyak duit lah kepada anak-anak kau. Nanti bila kau meninggal, anak-anak kau nanti dapat duit lah. Dia kata kan. Sekali kata Abdullah, dia kata, dia bergurau lah Dia kata, ala Osman kau ni, masa aku hidup kau tak nak bagi aku duit. Dia kata, bila aku dah nak mati baru kau nak cakap nak bagi duit. Dia kata, tapi aku pun tak mengharapkan lah. Kenapa kata Sayyidina Osman dia kata sebab macam ni Nabi Muhammad SAW bagi tahu kat aku. Dia kata Nabi Muhammad suruh aku ajar kepada anak-anak aku kan, supaya tiap-tiap malam baca surah Al-Waqi'ah. Kan bila mereka baca Al-Waqi'ah, mereka tidak akan miskin. Mereka tidak akan miskin sampai bila. Dia katakan, jadi aku ajar anak aku macam tu. Kalau anak aku amalkan surah Al-Waqi'ah, aku pun tak risau. InsyaAllah nasib dia terjamin dan dia tahu macam mana untuk berusaha supaya rezekinya terjamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Bukan bila baca Waqi'ah tu berdebak nanti kan duit jatuh, tak ada. Maknanya Tuhan akan mudahkan usaha kita nak cari duit. Tuhan akan bagi idea kat mana nak cari duit, dekat mana yang kita nak cari rezeki dengan mudah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencukupi semua keperluan kita dan lebih lagi kan kita dapat untuk kita pula bantu keperluan hamba-hambanya yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan tanya kat saya, kalau baca surah ni maknanya kita makin cantik lah, makin handsome. Boleh lah nak cakap macam tu kan. Tapi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala kan, saya tak nak cakap apa-apalah, tak nak janji apa-apalah. Nanti tuan-tuan kata, alah ustaz cakap, ustaz pun tak handsome. Tuan-tuan, yang penting tuan-tuan amalkanlah. Tuan-tuan akan lihat betapa kan maksud wajah ni dua kan. Satu paras muka, satu hati kita kan akan bercahaya bak bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, kenapa sampai begitu sekali balasannya? Kan sebab Al-Waqi'ah menerbitkan rasa takwa kepada neraka kan. Menerbitkan rasa takwa, rasa takut kita kepada neraka. Bila bertakwa dengan siksaan neraka, kita pun bersih dari nak buat dosa. Niat kita nak buat dosa pun terbatal. Nanti kalau aku buat dosa ni mampus aku kena masuk dalam neraka yang sempit. Neraka ni sempit. Tapi kan bila Tuhan kata kat neraka, boleh tak tambah? No problem Tuhan. Kalau kau nak masukkan semua manusia dan jin pun aku terima. Tapi memang aku akan sempitkan aku punya ruang ini kan sebagai siksaan kepada mereka. Maknanya dia neraka ni kan dia boleh sebesar-besarnya. Tapi untuk orang yang masuk dalam neraka kan mereka akan merasai kesempitan kan, sampaikan rapat dinding neraka pada semua tubuh badan mereka kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan, kadang-kadang bila tidur malam kan itu kejam semua kan. Kita dah rasa itu satu siksaan kan. Tapi nanti kalau kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik kan, kita akan rasa begitu. Apa kata perumpamaan Nabi? Seumpama paku yang dicocok kan, yang diketuk dalam kayu atau dalam dinding batu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kan dekat sekeliling paku yang tertancap itu kan begitu rapat semua kan, tak ada ruang kan antara paku itu dengan dinding, dengan batu-batu atau dengan kayu yang tempat dia masuk tu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad itulah surah Waqi'ah. Rupanya surah Waqi'ah pun dia pun sama-sama kan dengan surah Al-Mulk membantu kita ingat tentang hari akhirat, supaya kita batalkan sebarang niat kita, sebarang imajinasi kita untuk nak buat dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Kita lihat contohnya kan dalam surah Al-Waqi'ah, Tuhan kata apa? La akiluna min syajarin min zakum. Tetap akan makan pada hari kiamat nanti orang-orang yang masuk neraka itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum kan. Apa jadi? Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu kan. Dia kata
siapa yang masuk neraka nanti dia lapar. Bila dia lapar nanti Tuhan akan bagi dia makan buah pokok zakum kan. Dalam sini kan mengikut seorang pentafsir dia kata buah tu pahit. Tapi kita teruskan lagi perjalanan kita. Kan? Okey, apa itu zakum yang akan kita makan jika kita masuk neraka? Na'udzubillah kan. Okey, apa dia? Okay, yang pertama kan Tuhan kata apa? Dalam surah Ad-Dukhan. Tadi apa Haji Anwar kata baca surah Ad-Dukhan. Memang Haji Anwar ni kan dia ni kan masa dia berhadapan dengan cucu dia kan, cucu dia tak berapa sihat kan. Jadi Puan Haji Anwar ni dia amalkan kan 6 tasbih. Ayat Quran yang dimulakan dengan perkataan tasbih kepada Allah Taala kan. Dan alhamdulillah cucunya tu sihat ya. Tu yang dikata surah Ad-Dukhan, sebab bahasa dia doa untuk cucu dia tu dia amalkan baca surah Ad-Dukhan tiap-tiap malam. Sebabnya disebut ni pun betul tuan-tuan saya tak kata salah cuma itu level lain lah. Puan Haji Anwar ni level lain dia tak macam level macam kita semua Jadi Tuhan kata apa itu zakum? Inna syajaratal zakum. Ingatlah sesungguhnya pokok zakum itu apa? Ta'amul athim. Menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka kan. Macam mana buah tu kan? Kal muhli yaghli fil butun. Buah itu, makanan itu kan, dia panas seperti tembaga cair. Bukan tembaga solid, bukan copper ataupun kuprum kita kata yang solid tu kan. Bukan. Tapi dia dah jadi cair. Lepas tu dia kata mendidih pula. Dah jadi cair, dia pun mendidih dalam perut. Kaghalyil hamim. Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan, kita manusia lapar, nanti ke akhirat pun lapar. Bila orang dalam syurga kan, makanan tak putus-putus sampai diorang pun tak nak makan. Yang dalam neraka pula kita lapar. Dan bila kita lapar, kita nak makan. Apa makanan yang kita akan dapat? Kan kita akan dapat buah zakum. Buah zakum ni apa? Tembaga yang cair. Dia dah cair pula, dia mendidih. Kan bila mendidih kan dia begitu panas sekali dan untuk kita faham tuan-tuan, kita teruskan perjalanan kita kan. Untuk tembaga berapakah takat lebur, melting point dan takat didihnya kan. Tadi kita kata cair, tembaga ni nak cair berapa degree, berapa darjah Celsius. Lepas dia cair dia mendidih, bila mendidih tu pula boiling point dia berapa darjah Celsius. Kita tengok. Takat lebur bagi tembaga adalah 1085 darjah Celsius. Masya Allah. Panas tuan-tuan kan? Takat mendidih pula macam mana? 2562, 2 kali ganda kan? 2 kali ganda lebih darjah Celsius. Tembaga dia hanya akan mendidih kan, berubah menjadi wap, dia akan mendidih macam air tu bila mencapai kepanasan 2562 darjah Celsius. Kita tengok badan kita pula. Teruskan. Badan kita yang sihat adalah antara 36 darjah Celsius hingga 37.5 darjah Celsius. Lepas tu dah panas. Masa time tu kita dah tak buat apa pun. Buat apa pun tak minat. Kadang-kadang solat pun tak minat. Sebab badan kita dah tak sihat. Baru panas berapa? 38 darjah Celsius. Itu pun dah sakit dah. Dah panas. Macam mana orang yang hantar lebih. Dan macam mana nanti kan kalau kita ini Tuhan tak ampunkan, kita masuk neraka, subhanallah tuan-tuan, kita akan dibakar kan paling kurang pun kan setinggi 2560 darjah Celsius. Itu yang dapat kita fahamkan, dapat kita gambarkan kan. Tetapi hakikatnya kan kata Allah Ta'ala kan, kepanasan tembaga itu kan beribu-ribu kali ganda dari kepanasan takat didih tembaga yang ada di bumi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Dan bayangkanlah, gunakanlah imajinasi akal kita kan. Bayangkan, gunakan imajinasi akal kita kan. Untuk kita bagi tahu kat diri kita kan, kulit kita yang lembut ni kan, daging kita yang lembut ni, mata kita yang lembut, lidah kita yang lembut ni akan dibakar kan. Perut kita yang dalam ni kan, yang kadang-kadang termakan cili terlebih pun dah sakit. Tapi nanti kita ni akan dibagi makan dengan tembaga yang cair, zakum, yang mendidih bila masuk dalam badan kita. Alhamdulillah. Dekat sini kan Tuhan yang membenarkan kita gunakan imajinasi kita, al-wahmu. Kan dulu sebelum ni kita belajarkan apa maksud fikir kan, apa maksud kita kata melihat. Kali ini kita melihat dengan imajinasi kita kan, untuk kita memahami hakikat yang ada di
sana, di dalam neraka. Kita takkan dapat memahami setepat-tepatnya, tapi sudah apa yang berlaku dekat dunia ini sudah cukup kan memberi amaran kepada kita untuk kita batalkan niat-niat kita, atau kalau timbul niat atau tiba-tiba terlintas dalam fikiran kita, kita dapat batalkan bila kita ingat amaran Tuhan dalam surah Al-Muluk dan dalam surah Al-Waqi'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Kan apa pula minuman kita jika kita masuk neraka? Kan apa pula? Teruskan. Kan dalam surah Waqi'ah juga Tuhan kata fasyaribuna alaihi minal hamim. Selepas itu kamu akan minum pula air yang panas menggelegak. Bila kita makan tadi kan, makin teruk badan kita kan. Okey, Tuhan dah hancur badan kita sebab makan tembaga yang mendidih itu kan, kita pula rasa haus. Tuhan buat balik badan kita kan. Tuhan buat balik supaya kita rasakan sakitnya kan. Kemudian Tuhan kita haus. Bila haus pula kan, sama juga dekat syurga tak pernah haus. Sampai orang pun tak nak minum air. Tak pernah haus kan. Tapi kadang-kadang Tuhan adakan rasa keinginan nak minum air. Dapat sungai yang cantik, sungai susu, sungai madu, sungai yang jernih, semua ada kan. Tapi kat neraka kita haus, sentiasa haus kan. Lepas tu dapat minum air yang menggelegak kan. Fasyaribuna syurbal him. Jika kamu minum, kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit. Unta yang kalau yang berpenyakit ni tuan-tuan kan, al-him tu kan, dia akan minum tak berhenti-berhenti kan. Selagi ada air tu selagi dia minum, tak ada air dia minta lagi. Itulah kita katakan unta. Unta ni kan dia kalau minum kan dia simpan kat badan dia lama-lama kan. Tapi kalau unta sakit kan dia tak boleh stop minum kan. Itulah yang akan kita alami kan kalau kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik kan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah antara jenis-jenis azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk menyambut mereka pada hari pembalasan Yaumiddin. Anda ingat tak bila kita sebut perkataan Yaumiddin? Siapa boleh kongsi jawapan? Bila kita sebut perkataan Yaumiddin? Masa Fatihah. Okey, betul ya Muhammad. Masa kita baca Fatihah. Maliki Yaumiddin. Okey, bagi kalau kita dah selalu baca amal surah Al-Waqi'ah ini, kan kita pun teringat kepada bila baca Maliki Yaumiddin dalam solat kita, atau bila kita baca Fatihah terus kita teringat kepada surah Al-Waqi'ah kan. Hadza, beginilah balasan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada hari kiamat nanti ya, pada hari bila kita dimasukkan ke dalam api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekali lagi tuan-tuan kan, gunakan imajinasi kita kan. Gunakan imajinasi kita untuk memahami perkara ini. Air menggelegak dekat dunia pun kalau kita minum, ya Allah, lidah kita akan putih kan, akan putih panas. Kadang-kadang kan kita seronok sangat kan, tengok tom yum kuah celok kan, yang menggelegak tu dengan bau dia sedap. Kita tak sabar kita minum, ya Allah, lidah tu kan dia macam rasa panas kan berminggu-minggu kan. Tapi bagaimana pula kalau kita kan selama ada dalam neraka, itulah minuman kita. Kita tahu kita memang akan rosakkan badan kita, kita akan rasa sakit bila minum, tapi dah haus sangat. Begitulah siksaan kan yang Tuhan kenakan kepada kita bila kita buat dosa tak henti ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Teruskan perjalanan kita. Okey. Adakah neraka akan menyiksa kita? Okey, nanti dulu. Kita pergi kepada kita lihat pergi kepada iktiraf tu Sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, adakah kita sekarang ni dah mula tahu kan? Teruskan lagi. Adakah kita dah tahu kan kenapa agak-agaknya kan Abu Nuwas radhiyallahu anhu tu dia selalu merintih kepada Allah Taala dengan lagu dia Iktiraf tu kan. Rasa-rasa kita dah tahu tak? Kan kenapa kan Abu Nuwas tu kan dia masya-Allah kan dia pun baca kan sebelum ni lagi kan. Tajuk ni. Okey, adakah sekarang kita dah sedar mengapa Abu Nuwas merintih dengan syair Al-Iktiraf dia kan? Kita pun tengok kan tajuk dia punya syair tu Iktiraf lah. Tadi kita baca surah Al-Muluk, fa'tarafu bidzambihim. Orang dalam neraka nanti dia akan iktiraf, mengaku salah dan silapnya, tapi Tuhan kata fasuqal li ashabis sa'ir, tiada maaf bagimu. Kan? Tetapi Abu Nuwas ni kan dia tak nak nasib tiada maaf bagimu akan berlaku dekat akhirat. Jadi siang-siang dekat dunia ini masa dia hidup, dia pun mengaku salah dan silapnya.
Dari perkataan iktiraf ini, datang perkataan arafah. Yang kita berwukuf di Arafah. Okey, baik, teruskan ya. Okey, mari kita baca makna-makna terjemahan iktiraf oleh Abu Nuwas ni kan dalam syair dia tu. Teruskan. Okey. Tuan-tuan kan, cuba kita baca maknanya. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli syurga, tapi aku tidak perlu kuat menanggung seksa neraka jahim. Kan? Seksa neraka jahim. Kan dia mengaku kan. Dia dah teringat kepada surah Al-Muluk. Kan? Okey, teruskan. Kan, maka berilah aku taubat, keampunan. Bagi aku taubat, aku nak kembali kepada Engkau. Kan? Dia tak nak jadi macam kat sana. Dah bertaubat tapi Tuhan tak nak terima. Tapi dia nak bila dia bertaubat, Tuhan terima. Dia nak kembali kat Tuhan, Tuhan terima. Dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Kan? Itulah kita katakan, ingat satu kata tadi kita bincang, mana yang lebih mulia, kehidupan kat dunia atau kehidupan ke akhirat? Kan? Sesaat dekat dunia atau sesaat ke akhirat? Kita kata sesaat kat dunia. Sebab apa? Sesaat kat dunia inilah akan menjadi ladang kan untuk kita tuai nanti di akhirat. Kan? Jadi masa inilah modal yang paling besar kita adalah selama kita hidup, kita boleh berfikir di atas dunia ini. Dan apa yang kita fikir, apa yang kita niatkan, itulah yang akan menyelamatkan kita, akan menentukan nasib kita di akhirat nanti. Walaupun dunia ini sekejap je bandingkan dengan akhirat, tapi sekejap inilah yang akan menjamin kehidupan bahagia kita di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Dosaku bagaikan pasir-pasir di pantai, banyak sangat. Maka berilah aku taubat, Tuhanku yang memiliki keagungan. Aku nak kembali kepada Tuhanku. Tapi kalau Engkau tak tolong aku, Tuhan, aku tak dapat taubat. Kerana dosa aku menjerat aku. Kan? Aku nak ke depan, dia tarik belakang. Aku nak ke depan, dia tarik belakang. Kan? Aku nak buat baik, dia ingatkan aku punya dosa-dosa. Engkau takkan menjadi baik, macam-macam setan pun datang. Jadi kita minta bantuan kat Tuhan. Bagilah taubat tu kepada aku. Bagilah sifat taubat kepada aku. Kan? Teruskan. Kan, umurku setiap hari setiap berkurang. Kan, lagi lama kita hidup, lagi pendek kan waktu yang masih tersisa. Sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana mungkin aku mampu menanggungnya? Teringat balik kita kat surah Al-Muluk kan. Masya Allah, macam mana aku nak tanggung nanti kan. Kalau aku ke akhirat, hidup aku ni tak bertaubat, tak kembali kepadamu. Asyik kembali kepada syaitan aja kan. Kepada hawa nafsu saja. Teruskan. Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa ini datang kepadamu dengan mengakui segala dosamu. Ini kita tak iktiraf kan, kita mengakulah dosa kita dan telah memohon kepadamu dengan sesungguhnya. Aku mohon Tuhan, ampunkan dosaku. Aku tahulah aku jahat Tuhan, tapi aku sebenarnya nak jadi baik kan. Tolonglah aku kan. Bimbinglah aku dalam taubat aku. Terimalah aku taubat aku ini, kembali aku kepadamu ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Kan? Maka jika engkau mengampuniku, sememangnya engkau saja yang layak mengampunkan. Namun jika engkau menolak rintihanku ini, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepadamu? Kita nyatakan bahawa kita dah berputus asa daripada semua yang lain. Kerana kita tahu kuasa mengampun tu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita kata, Tuhan, kalau engkau ampunkan aku, memang kau ni sayang lah, kau ni maha penyayang. Tapi kalau engkau tak ampunkan aku tak boleh buat apa. Sebab bila kau tak ampunkan aku, bererti kau melaksanakan keadilanmu. Aku takut dengan keadilanmu, ya Allah. Dan aku harapkan kau ampunkan aku, ya. Boleh, ya Allah, ya. Tuhan, tolong ampunkan aku. Sebab apa? Aku tak berdaya kalau kau tak ampunkan aku. Sedangkan kau sikit pun tidak pernah menzalimi aku. Sampai bila-bila. Engkau maha suci daripada kezaliman. Sekarang ni semuanya terserah kepadamu, ya Allah. Aku mohon kan sifatmu yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ampunkanlah, padamlah semua dosa-dosa aku, kan. Kan, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertaubat, kembali kepadamu, menuju ke syurga-Mu, kan, sebagaimana yang telah Kau sediakan untuk semua hamba-hamba-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Okay, boleh tak kita baca sama-sama nasyid ni daripada awal? Boleh? Ya. Okay, kita baca sama. Okay, boleh kita baca bersama. Ni Haji Aisyah ni, kakak saya ni, dia memang biasalah lagu ni dia selalu nyanyikan lagu ni kat anak dia, sebab anak dia nama Firdaus. Saya tak tahu apa Haji Masyitah ada tak dekat dalam ni. Haji Masyitah pun namakan anaknya pun Firdaus. Okay, mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita menyesal dekat dunia ini supaya kita selamat dekat
akhirat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ilahi lastu lil wala فإنك غافر ذنوبي مثل فهب لي ناقص في كل يوم وذلك إلهي أتاك مقيرا فإن Allahumma salli ala Muhammad di Muhammad, ya. Jadi tuan-puan yang rahmati Allah Ta'ala, kan kita pun dah faham lah kenapa kan syair ni begitu popular. Dah lebih 500 tahun dah, tapi masih lagi kalau kita baca, ya Allah, sayu kan, lebih lagi kalau kita baca siang malam-malam persendirian ketika kita kan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma soalannya sekarang ni kan, adakah neraka nanti akan nak siksa kita? Okey, cuba kita lihat slide yang seterusnya. Adakah neraka akan siksa kita? Ataupun adakah neraka nak siksa kita? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tadi kan neraka kata itulah siksaan yang aku akan lakukan. Kau masuk ke sini, kau kena macam ni. Tuhan kata betul lah, itulah yang aku nak bagi tahu. Itulah amaran yang semua Nabi sampaikan, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan sekarang ni kita tanya, adakah neraka akan menyiksa kita? Kita lihat, teruskan. Okay, neraka akan berkata, dipersilakan wahai orang beriman, cahayamu memadamkan nyalaan apiku. Itulah neraka. Neraka ini adalah hamba Allah yang taat, kan, dan dia sayang kepada siapa pun yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi neraka ini tidak akan menyakiti walau sikit pun hamba-hamba Allah yang beriman, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tanya kat diri kita, adakah aku hamba yang ingkar kepada Allah ataupun aku ni hamba yang taat kepada Allah? Ataupun aku ni hamba yang bercampur-campur antara ketaatan dan keingkaran. Kadang-kadang aku mukmin, kadang-kadang aku kafir, kadang-kadang aku beriman, kadang-kadang aku tak bersyukur, aku kufur. Kan, itu semua soalan yang kita selalu kena tanya kat diri kita supaya kita mendapatkan makam nafsul lawamah. Nafsu yang sentiasa ingatkan diri, kan, hari ni kau macam mana? Hari ni kau kafir banyak ke kau mukmin banyak? Hari ni kau taat kepada Tuhan banyak ke atau kau ingkar kepada Tuhan yang banyak? Kan, besok kau nak macam mana? Itu dikata nafsul lawamah, jiwa yang lawamah. Kan,
Besok kau nak jadi macam mana? Kau nak taat lagi ke atau kau nak ulang dosa kau yang semalam atau dulu kau dah pernah buat? Kan? Kalau kita jawab yang bagus kan, kita tengok muhasabah diri kita, alhamdulillah aku buat benda baik semua, aku tinggalkan banyak dosa. Nanti bila sampai nanti kita menyeberang titik sirat dekat atas neraka tu kan, dekat atas lubang neraka, apa neraka cakap? Dia kata persilakan lalu, dia kata lalu cepat, dia kata cahayamu kan, kau lalu dengan cahayamu yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Cahayamu itu memadamkan nyalaan apiku. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Kita tak tahu kan nasib kita nanti bila dekat akhirat, kat neraka nanti macam mana kan. Maka sebab itulah kita kena banyak beristighfar, muhasabah diri kita. Dan kan satu caranya kita bacalah tiap-tiap malam kan surah Waqiah, surah Al-Muluk. Lepas tu kita bacalah selalu kan iktiraf kan, rintihan Abu Nuwas tadi kan, ilahi lasturil firdaus, teruskan. Okey, sekarang ni kita lihat kan, kenang balik kisah Nabi Muhammad SAW masuk neraka kan. Biasanya kita kata kita nak jumpa Nabi dekat mana? Kat syurga. Itu macam saya lah. Dan tuan-tuan semualah kemungkinannya, tuan-tuan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala kan. Kerana kita kata Nabi itu ada kat syurga kan. Tapi tuan-tuan ingat tak, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, masa kita bincang tentang Isra' Mi'raj, Nabi dah sampai kat langit tempat yang paling tinggi. Tak ada makhluk yang sampai kat situ kecuali Nabi. Penghormatan yang Allah Ta'ala bagi kat dia semua tinggi. Bila Nabi mendapat penghormatan dari Allah Ta'ala, kan Nabi ingat kita yang ada dekat bumi, kita yang ada kat dunia. Nabi tak selfish sikit pun. Punya sayang dekat kita kan, sampai Nabi kata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu satu hadis. Satu hadis lagi kan, nanti kan dekat akhirat setelah habis peristiwa, setelah habis semua manusia dan jin dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, yang masuk syurga, masuk neraka. Ketika itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi kan, mereka lupa segala-galanya disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka telah dihukum oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam neraka. Dan mereka diseksa, kepanasan, hitam, legam, hancur, dibina semula, sampai satu ketika kan, disebabkan dosa dah hilang, akhirnya kan terbit sedikit keimanan kepada Nabi yang masih ada dalam jiwanya. Lalu mereka ketika itu mula teringat kepada Allah, dan mula teringat, mereka panggil malaikat Malik kan, kami ada permintaan. Malaikat Malik kata, apa permintaan kamu? Dia kata, malaikat Malik, kami dah tak tahan dengan siksaan dekat sini kan, kami tak tahu bila berakhirnya, dan kami sentiasa mengharapkan berakhirnya kan, sebentar lagi, tapi tak pernah harapan kami itu kan terpenuhi. Berterusan. Kami ingat bila dah hancur badan kami dengan satu siksaan, kami ingat dah selesai, rupanya Tuhan bina balik badan kami, siksa lagi kami. Lalu malaikat Malik kata, apa yang kau nak? Kami minta satu perkara saja, malaikat Malik, kami minta kau sampaikan salam kami buat Nabi. Katakan kat Nabi Muhammad SAW, kami dah tak tahan dengan siksa neraka ni kan? Kami sayang kepada Nabi Muhammad. Kami minta kau sampaikanlah keadaan kami di sini. Itu saja. Maka malaikat Malik kan pun jumpalah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, wahai malaikat Malik, apa berita yang kau nak sampaikan? Dia kata, umatmu kan masih disiksa dalam neraka. Mereka dah tak tahan. Sekarang mereka minta aku sampaikan nasib mereka yang ada kat neraka. Dan Nabi Muhammad SAW tidak dapat menahan tangisannya. Dia menangis, teringatkan umatnya yang berdosa yang sedang disiksa dalam neraka. Lalu malaikat Malik, lalu Nabi pun SAW pun dia kata terima kasih kepada malaikat Malik. Lalu dia pun menghadap Allah Ta'ala. Dia dah menghadap Allah Ta'ala kan, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud, dia terus memuji Allah dengan pujian yang tak pernah diucapkan sebelum ini. Dia memberikan tahmid kepada Allah, dia memberikan bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang tak pernah disebut selama ini. Dia mentakbirkan Allah dengan takbir yang tak pernah disebut sebelum ini. Disebutkan tahlil yang tak pernah disebut selama ini. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai kekasihku, kenapa engkau bertakbir dengan takbir yang tak pernah engkau sebut selama ini?
Kenapa engkau bertasbih dengan tasbih yang tidak pernah engkau sebut selama ini? Mengapa engkau bertahmid dan bertahlil dengan tahmid dan tahlil yang tak pernah engkau sebut selama ini? Lalu Nabi pun kata, ya Allah, aku tahu engkau ni maha adil. Bila engkau dah siksa umatku dalam neraka, engkau maha adil, engkau tidak pernah menzalimi mereka. Mereka masuk ke neraka adalah kerana dosa-dosa mereka sendiri. Tapi ya Allah, aku mohon kan belas ihsanmu agar engkau memberi syafaat lagi kepadaku untuk aku selamatkan umatku yang masih berdosa. Lalu Allah Ta'ala kata, sekarang aku bagi kuasa syafaat kepadamu. Kan, pergilah engkau ke neraka. Nabi pun pergilah ke neraka. Nabi bagi salam ke malaikat Malik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kau datang ni? Dia kata, kan kau dah sampaikan tadi tentang nasib umatku, aku dah minta kebenaran dengan Allah, minta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan aku untuk berjumpa dengan umatku, untuk aku keluarkan umatku. Lalu malaikat kata, Masya Allah, terima kasih Nabi sudi berkunjung. Dan bila Nabi Muhammad masuk saja dalam neraka, neraka padam. Neraka padam. Lalu ketika tu ahli neraka semua keheranan, kenapa tiba-tiba padam ni neraka? Kenapa tiba-tiba api padam? Kan maka malaikat kata, kerana sekarang ini datang makhluk Tuhan yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata orang-orang kafir yang tak pernah sayang kat Nabi, musuh-musuh Nabi walaupun dia saudara Nabi. Kan walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia sebenarnya benci dengan Nabi. Apa jadi? Mereka kata, Malaikat Malik, nyalakan balik api. Kami tak sanggup. Kami lebih rela dibakar dalam neraka daripada kami berjumpa dengan Muhammad. Masya Allah. Itulah kebencian. Itu sebabnya mereka kekal dalam neraka. Mereka kata, lantak kau lah, malaikat kata kan. Dan Nabi pun cari umatnya kan. Dia cari satu persatu. Mungkin kita di kalangan mereka, tuan-tuan kan. Nabi ambil kita. Dia tak merasa jijik walaupun kita dah makan nanah, darah semua kat situ kan. Nabi ambil kita dalam keadaan kita hitam legam. Kemudian Nabi keluarkan, Nabi ucapkan salam ke malaikat Malik. Kan? Malaikat Malik pun jawab, Nabi bawa kan ke syurga. Dan di depan syurga, di depan syurga ada sungai. Nabi mandikan kita kan. Nabi mandikan kita daripada hitam legam, daripada hitam yang terbakar tu kan, sampai kita jadi putih bersih. Lepas tu kan Nabi pun kata, sekarang kamu pun dah bersih dengan air sungai syurga ni. Sekarang masuklah ke dalam syurga. Kan, bersyukurlah kepada Allah. Dan itulah tuan-tuan Nabi kita Muhammad SAW. Dia terlampau sayang kat kita kan. Kan kita kata apa? Sayang ayah sanggup bergadai nyawa. Sayang ibu sampai ke syurga kan. Sayang Nabi kan sampai ke neraka boleh tetap sayang dengan kita kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kan? Kita bersyukur sangat, ya Allah. Kami bersyukur sangat kerana Engkau memurniakan kepada kami seorang Nabi yang sayang sangat dengan kami. Sayangnya kepada kami kan, bukan sanggup mati, bukan sekadar sanggup mati, bukan sekadar sanggup ke syurga, tapi kami masuk neraka pun dia tetap sayang kepada kami. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan, kita jagalah keimanan kita tu kan, keimanan kita yang sayangkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui kebenarannya dan merasa terhutang budi sangat atas cinta kasihnya kepada kita, sedangkan kita tak mampu untuk membalas cinta kasih kepada Nabi. Nak balas cinta kasih mak bapak kita kepada kita pun kita tak larat kan. Ini kan pula nak membalas cinta kasih Nabi SAW kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan, teruskan. Sekarang ni siapakah yang bisa mendoakan keampunan buat kita agar kita selamat dari neraka? Dan Allah Ta'ala bagi tahu begini tuan-tuan dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidak kami utuskan seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Dan kalaulah mereka yang telah berdosa datang kepadamu wahai Muhammad kan, fastaghfarullah kan, lalu memohon ampun, lalu engkau memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun, mereka datang kepadamu ya Rasulullah untuk memohon ampun. Wastaghfara lahumur rasul, dan engkau pula Rasulullah pula memohon ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah, tentulah engkau mendapati Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani kan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita minta ampun kepada Allah. Kita tahu mulut kita dah banyak buat dosa, hati kita dah banyak buat dosa, otak kita dah banyak buat dosa, tangan, kaki kita semua dah buat dosa. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Tuhan sayang. Tapi yang menjamin permohonan ampun kita itu Allah Ta'ala terima 100% dan padam semua dosa-dosa kita adalah bila Nabi SAW mendoakan keampunan untuk kita. Jadi ayat ni kata datanglah kepada Nabi, hadirlah kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan kita minta Nabi tolong doakan kita agar Allah Ta'ala ampunkan kita dari semua dosa kita, menyebabkan kita selamat dari siksa kubur, siksa di padang mahsyar dan juga siksa dalam api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kan mudah-mudahan kita semua kan bertambah lagi ketakwaan kita kepada Allah, bertambah ilmu dan iman kita, bertambah ingat kita tentang mati dan bertambah baik persediaan kita untuk menghadapi kehidupan selepas mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita doa sikit boleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan di alam kubur, Engkaulah Tuhan di alam akhirat, Engkaulah Tuhan di alam dunia ini. Engkaulah berkuasa atas sesuatu. Engkau boleh menetapkan, Engkau boleh menghapuskan, Engkau boleh menghukum, Engkau boleh mengampunkan. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau mengampunkan semua dosa dan salah silap arwah-arwah kesayangan kami. Agar Engkau mengampunkan semua dosa dan salah silap kami selama ini. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang benar-benar bertaubat, tidak lagi mengulangi dosa-dosa kami yang silam, dan kami menambah bekalan kami untuk hari akhirat dengan amal soleh yang Engkau sayangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha melapangkan, Engkaulah yang maha menyempitkan. Lapangkanlah kubur arwah-arwah kesayangan kami, ya Allah. Janganlah Engkau izinkan kubur mereka itu sempit dan gelap walau sesaat sekalipun, ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka itu sebagai satu taman dari taman-taman syurga-Mu yang terang benderang, yang indah, yang meriah. Dan janganlah Engkau biarkan kubur mereka menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka-Mu yang panas, yang menyiksakan, yang sempit dan yang sunyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara kami dari penyakit COVID ini. Angkatlah penyakit COVID ini dari dunia ini, ya Allah. Kembalikanlah dunia ini seperti keadaan sedia kala. Dan jadikan bencana COVID ini menyedarkan kami semua, umat manusia, terutamanya diri kami ini, dari lalai kepadamu, dari lalai kepada akhirat, dari lalai untuk bersifat taqwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah semua pemimpin-pemimpin kami yang nak menjaga kami, yang membela kami, yang menjaga amanah kekayaan negara yang kami berikan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah segera mana-mana pemimpin kami yang menyusahkan kami, yang menyalahgunakan harta rakyat khazanah negara. Kerana mereka menyusahkan kami dan menjauhkan lagi manusia dari rahmat-Mu, menjauhkan manusia dari memperolehi nikmat-nikmat dari-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persediaan untuk kehidupan selepas mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pemberi nikmat, Engkaulah pemberi azab. Maka kami mohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah, agar Engkau menjauhkan kami dari kejahatan dunia, kejahatan akhirat. Dan kami mohon agar Engkau memberikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari kejahatan diri kami sendiri, dari kejahatan hawa nafsu kami, dari kejahatan iblis dan syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang terselamat dari semuanya itu. Dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang menyelamatkan hamba-hamba-Mu yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang paling baik akhlaknya kepadamu dan yang paling baik akhlaknya kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang paling bahagia dan paling membahagiakan hamba-hamba-Mu yang lain selama hidup kami di dunia ini, di dalam kubur nanti dan di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Wahai Tuhan yang mendengar doa hamba-hambanya, wahai Tuhan yang suka kepada hamba-hambanya yang berdoa, wahai Tuhan yang cepat redanya, wahai Tuhan yang memakbulkan dan suka memakbulkan doa-doa hambanya. Maka kami ya Allah memohon kepadamu pada malam yang mulia ini, pada bulan yang engkau berkati ini, bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul, kami mohon agar engkau terimalah doa-doa kami, agar engkau tunaikan hajat-hajat kami. Selama hajat-hajat itu baik untuk kami dan mendekatkan lagi kami kepada dirimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sayang kepadamu, yang sayang kepada hamba-hamba yang engkau sayangi, yang sayang kepada Al-Quran, dan yang sayang kepada amal soleh yang mendekatkan lagi kami kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala kerana sudi memeriahkan majlis zikir kita pada malam ini. Dan sesungguhnya kan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad suka sangat dengan majlis-majlis zikir yang macam ini. Kan kalau tuan-tuan tak dapat hadir dalam majlis kami ini, kan hadirlah dalam majlis-majlis zikir yang lain. Semuanya itu adalah taman-taman syurga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Program kita pun dah tamat, alhamdulillah. Kali ini kita tepat waktu. Tapi kalau siapa nak terus bertanya, boleh bertanya apa-apa yang boleh kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama sama-sama ajar malak. Ustaz, tadi yang ketika sujud tu, Ya. 3 rasa sujud tu, apakah tahlil, tahmid, takbir yang dilafazkan tu? Yang kata yang tak pernah dilafazkan sebelum ni. Itu sebab kita tak tahu Lim, sebab berita tu kan Nabi bagi tahu kan, Allah Ta'ala bagi tahu apa yang akan berlaku dekat hari kiamat nanti. Jadi dekat situlah rahsia yang Nabi simpan. Nabi tahu benda tu tapi Nabi simpan untuk selamatkan kita, subhanallah. Kan? Yang takbir, tahlil semua tu. Rahsia lah. Macam kita kan, apa takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang kita tahu kan. Tapi kan punya Nabi kan nak selamatkan orang-orang beriman yang berdosa, yang masuk dalam neraka. Nabi ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil yang lebih istimewa daripada apa yang kita baca. Dan Nabi reserve tu sampai ke akhirat untuk selamatkan orang-orang beriman yang berdosa, yang sedang diseksa dalam api neraka. Kalau dapat tahu best tu saya. Memanglah best. Kalau misalnya kita katakan, kita kata macam tu Olim, kita katakan kalau tahu kan best, jadi apa kita nak? Kita nak kan masa kita berdoa, boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ketika Nabi nanti masuk neraka, aku nak masuk neraka dengan Nabi. Nak sama-sama dengan Nabi selamatkan umat Muhammad yang berdosa, yang sedang diseksa dalam api neraka. Jadi kadang-kadang saya sengaja dalam seluruh kan, dalam kuliah-kuliah saya kata, tak nak berdoa masuk neraka. Aku Ustaz cakap macam ni. Saya pun ceritakanlah hadis tu. Tapi bila ceritakan hadis tu, dia kata, Ustaz lepas ni saya nak berdoa masuk neraka lah. Tapi dia faham lain lah. Bukan faham macam yang kita faham pada peringkat pertama kan. Takkan kita nak masuk neraka saja-saja. Tapi kita nak masuk neraka, bahawa bila kita masuk syurga, kita tetap tak lupa kepada orang yang kita sayangi, kan, yang berada dalam neraka, kan, kita masuk neraka kan bersama dengan Nabi untuk selamatkan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Lim. Orang Syakira semua tu. Sama kan. Macam Lim. Ya. Tak lepas ni. Apa ni? Siapa pula lepas ni yang akan ganti? Tak. Muhaimin, cepat Muhaimin seru nama. Aimin. Muhaimin. Muhaimin seru nama Muhaimin. Mawadah Ustaz, dah. Terima kasih Ustaz Kamuddin. Sama-sama. Anissa. Anissa pula. Nisa pula. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Haji Hasina. Nak tanya, kalau disebut membaca surah dikira malam, surah Waqiah dengan surah surah Al-Mulk,
Jadi kalau kita baca surah tu kadang-kadang melebihi pukul 12 tu dikira malam lagi ke atau? Dikira malam. Dikira sampai sebelum subuh. Oh, ya. Maknanya biasalah kadang-kadang terlewat baca kan. Tak apa. Misalnya kan kita dah niat nak baca kan, tapi tiba-tiba datanglah tamu kan, tiba-tiba anak pula datang sakit pula kan, kawan sakit tolong, kita pun jadi terlupa kan nak baca. Sekali tengok-tengok subuh dah datang. Dah tiba waktu duha baru teringat, ya boleh baca. Problem. Okey. Problem. Yang penting baca kan. Yalah, satu lagi macam Nabi kita memang membawa rahmat untuk semua sekalian alam kan. Jadi kalau Nabi kita ni dia kalau orang kafir, tapi dia kafir ni ada kafir zimmi, kafir yang betul. Jadi semasa mereka disiksa dalam neraka, adakah Nabi akan bantu juga ke atau macam mana? Okey. Bagus soalan ni tapi apa Haji Aslina minggu depan. Itu sih minggu depan. Okey. Sekarang ni Terima kasih banyak Ustaz. Dengan Haji Hayati ni diorang ni advance sikit pertanyaan diorang, tapi tak apalah, kita biar diorang thrill sikit, nanti kita memang akan sambung pada minggu depan, insya-Allah, doakan ya. Okey. Alright, terus ada lagi? Okey, Haji Islin, ada Haji Islin apa-apa nak kongsi? Okey. Tak ada Okey, alhamdulillah tuan-tuan, sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-puan semua kan kerana sudi, anak-anak yang dirahmati Allah Taala, kerana sudi memeriahkan majlis zikir kita kan. Sederhana saja tapi kita tahu dia banyak cacat celanya, banyak kelemahannya. Tapi kita tahu ya Allah Taala ni kan, kalau ada sikit pun Allah Taala akan besarkan. Itulah sayangnya Allah Taala kepada kita, sayangnya Allah Taala kepada kita. Okey, jadi kita jangan risau kalaupun sederhana, macam sembahyang juga kan. Aku tak nak sembahyang tak khusyuk. Tak apa, sikit pun kan Tuhan tetap akan terima. Yang penting buat. Yang penting kata Nabi, buat kan. Jangan terlampau kita ni high expectation dengan diri kita. So di end up kita tak nak buat apa-apa. That is very wrong kan. Kita buatlah sikit. Jadi macam Nisa tadi kan, dia tak confident tak apa Nisa, jalan je kan. Jangan risau kan. Kita belasah aja kan. Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Minggu depan kita akan tengok macam mana kan sayangnya Tuhan kepada kita, macam mana sayangnya pada Nabi pada umatnya yang tak beriman pun, yang kafir sekalipun ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan Nisa malu ke? Anissa marah dengan Muhaimin ke? Muhammad relaxlah senang. Marah betul dengan Muhaimin. Dia tengah marahkan Muhaimin abang ni. Abang ni mana-mandai ke apa adik dia, ajar adik dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tak nak. Sebab harapan Pak Cik dengan harapan kan Abah kan, kalau nanti bila Nisa dah biasa, nanti boleh buat dengan kawan-kawan kan. Lagi banyak, sebab kadang-kadang kawan ni dia tak suka nak ikut majlis zikir Pak Cik ni sebab Pak Cik tak handsome mana kan. Tapi kalau Nisa yang buat, lagi kawan-kawan buat. Yang penting lebih ramai lagi orang kan nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala kan. Itu tujuan kita. Okey. Sampai tutup muka dia kan, takut nanti kita kata dia marahlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Baik. Okey. Kalau tak ada, okey, Nadrah macam ni dah sihat? Nadrah macam mana cara kadang kesihatan macam mana? Okey, Puan Nadrah. Ya, saya. Kesihatan macam mana sekarang? Alhamdulillah semakin baik, tapi ingatan belum ingat betul-betul. Okey, alhamdulillah. Okey, terus doakan Kalau bertenang, amalkan sebelum tidur. Tadi surah Al-Muluk dengan surah Al-Waqi'ah kan, insya-Allah ingatan akan bertambah pulih dan bertambah kuat Okey. Terima kasih. Sama. Okey, alhamdulillah kita pun dah 10.47. Okey, dan sekali lagi tuan-tuan, tolong jangan lupa doakan kami semua
Dan insya-Allah kami pun tak lupa doakan tuan-puan semua, dan mudah-mudahan tuan-tuan hidup dengan penuh keberkatan dari Allah, hidup dengan penuh bimbingan dari Allah Ta'ala, dan tuan-tuan semakin rapat dengan Allah Ta'ala, semakin sayang dengan Nabi, dan semakin bahagia di dunia, di alam kubur dan di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.